Sebagai kesimpulan, personaliti bertindak sebagai cerminan tingkah laku dan jati diri kepada seseorang. Pelbagai cara yang boleh dilakukan dalam membentuk personaliti yang baik. Ia juga merupakan ciri utama yang diperhatikan dalam mengenali seorang individu. Oleh itu, amat penting bagi setiap insan untuk mempamerkan personaliti yang baik dan terpuji sebagai usaha untuk membaiki diri dan masyarakat serta agama. Personaliti ialah sifat sebenarnya seseorang, manusia, dan setiap manusia mempunyai personaliti yang berbeza. Personaliti juga merangkumi himpunan pola emosi, pemikiran dan perlakuan yang unik untuk seseorang. Selain itu, personaliti seseorang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor persekitaran dan markah. Personaliti menurut Islam ialah pengembalian fitrah manusia berdasarkan akal dan pemikiran agama Islam. Seseorang Muslim boleh membina personaliti mereka berdasarkan sumber-sumber Islam yang sahih seperti Al-Quran, hadis dan ulama'. Islam mengajar manusia untuk sentiasa mempunyai personaliti atau kepribadian yang baik dan murni kerana personaliti Muslim merupakan cerminan ajaran Islam seseorang itu. Pada penyataan masalah, personaliti manusia sentiasa berubah-ubah oleh kerana wujudnya pelbagai faktor. Perubahan itu sama ada dari segi positif atau negatif. Malah perubahan tersebut boleh berlaku secara sementara atau kekekalan. Namun begitu, permasalahan mula wujud apabila perubahan seseorang itu melanggar hukum syarak. Perkara ini boleh menyebabkan seseorang itu berkemungkinan keliru dengan akidah, ibadah dan sebagainya dari sudut Islam. Oleh itu, setiap manusia yang beragama Islam perlu tahu dan menghayati ciri-ciri dan kepentingan personaliti menurut Islam. 3 persoalan pada kajian ini ialah apakah ciri-ciri personaliti menurut perspektif Islam. Yang kedua ialah apakah sumber-sumber penggunaan personaliti menurut Islam. Dan yang ketiga, apakah kepentingan pembangunan personaliti menurut Islam. Objektif kajian ini ialah untuk mendapati ciri-ciri personaliti menurut perspektif Islam, mengkaji sumber pembangunan personaliti menurut Islam, dan mengkaji kepentingan pembangunan personaliti menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Farhan bin Muhammad Isa. Nombor matrik 2020282472. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang pembangunan personaliti menurut Al-Quran dan hadis. Penyataan masalah antara hak kebebasan, pembangunan akhlak dan personaliti. Pendidikan personaliti menurut Islam, yang pertama nabatiah, yang kedua haiwani dan ketiga akli. Dalam ada satu potongan ayat Al-Quran, iaitu surah Al-A'raf ayat 179 berbunyi ulaika kal an'am bal hum adall. Okey, mereka itulah seperti haiwan ternakan dan bahkan mereka lebih teruk lagi. Okey, seterusnya isi kandungan kajian lepas. Perubahan personaliti berdasarkan faktor agama menurut perspektif Islam. Personaliti yang berasal daripada percakapan, tindakan dan cara kerja. Kesimpulannya, hijrah kita tu, perubahan personaliti kita itu perlu berpandukan nas dan dalil yang kukuh. Okey, kajian yang kedua, pertumbuhan akhlak berdasarkan kajian biografi. Ini kajian oleh seorang penulis tentang kajian ini berdasarkan daripada kisah Syed Qutb. Beliau ni seorang ulama dan berasal dari Mesir, tetapi akhir kehidupan beliau dihukum gantung. Syed Qutb ni menulis sebuah buku pasal hidupnya, bertajuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertajuk Tiflun min Qaryah, yang bermaksud kanak-kanak dari kampung. Dalam kajian ni, dia menunjukkan pertumbuhan akhlak berdasarkan kajian biografi, peranan ibu bapa dalam membentuk personaliti. Dalam ni banyak kisah pasal ibu bapa Syed Qutb yang mendidik Syed Qutb tu lah. Kesimpulannya, perlu perubahan. Kalau kita nak berubah, perlu ada perubahan drastik untuk mengubah personaliti dan tetap cekal dan istiqomah
dengan perubahan kita. Okey, sekian, terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri personaliti menurut Islam. Menurut Imam Hasan Al-Banna dalam kajiannya Majmu'ah Ar-Rasail yang mengatakan ciri-ciri personaliti yang dituntut oleh Islam ada 10. Yang pertama ialah akidah yang benar. Yang kedua ialah ibadah yang benar. Yang ketiga ialah akhlak yang kukuh. Yang keempat, kekuatan jasmani. Yang kelima, intelek dalam berfikir. Yang keenam, berjuang melawan hawa nafsu. Yang ketujuh ialah menjaga waktu. Yang ke-8, teratur dalam urusan. Yang ke-9 ialah kemampuan berusaha sendiri. Yang ke-10, bermanfaat untuk orang lain. Seterusnya ialah sumber-sumber personaliti menurut Islam. Menurut Islam, sumber ini terbahagi kepada dua, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan dalam surah Al-Hujurat yang mana kita boleh mendapatkan iktibar, yang mana kita boleh dapatkan pengajaran untuk mendapatkan personaliti yang bagus. Said Al-Qutub memperluaskan huraiannya dalam kajiannya yang bertajuk Fizail Quran dan memperkhususkan beberapa aspek dalam mengenali personaliti dalam surah Al-Hujurat ini. Yang pertama ialah tata cara orang beriman terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memastikan kebenaran khabar berita. Yang ketiga, bersikap damai sesama saudara. Yang keempat, larangan bersikap angkuh, prasangka dan mengumpat. Yang kelima, mereka yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Yang terakhir iaitu yang keenam, hakikat iman dan pengukuhan ayat dan pengukuhannya. Seterusnya adalah sumber daripada hadis. Hadis ini adalah segala perlakuan ucapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Segala perbuatannya akan dijadikan contoh, teladan dan dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rosaknya umatku, maka baginya adalah 100 pahala orang yang syahid. Yang ketiga adalah kepentingan pembangunan personaliti. Kepentingan pembangunan personaliti ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu untuk diri dan untuk kerjaya. Yang pertama, untuk diri. Personaliti ini akan menjadikan tuntutan agama, sebuah tuntutan agama. Yang kedua ialah personaliti ini dijadikan sebagai model dan medan dalam berdakwah. Yang ketiga ialah untuk meningkatkan keyakinan dan motivasi diri. Seterusnya, kepentingan terhadap kerjaya. Personaliti yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan memudahkan kerja serta memupuk kerjasama antara ahli. Yang kedua adalah orang yang menerapkan personaliti Islam akan mendapat ganjaran dan penghormatan dari semua orang. Yang terakhir adalah menjadi kepercayaan dan harapan apabila seseorang itu memiliki personaliti yang mahmudah daripada Al-Quran dan hadis. Akhir kalam, Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh terhadapnya, iaitu kitabullah dan sunnahnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan di dalam kajian ini. Antaranya seperti kajian pustaka dan kaedah pengumpulan data. Kebanyakan data yang diperoleh adalah daripada beberapa artikel. Seterusnya, data-data yang dikumpulkan akan ditapis dan dibandingkan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih untuk digunakan dalam kajian ini.